Selamat petang kepada semua pelajar. Cikgu gembira hari ini kita boleh bertemu. Cikgu harap semua dalam keadaan yang sehat. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar teknik hantaran leret di dalam sukan bola sepak. Oke. Sebelum itu adakah yang tidak pernah main bola sepak sini? Ada yang hanya tahu apa itu bola sepak ataupun hanya minat tengok di TV, minat tengok Liga Inggris, Liga Malaysia, Liga Super dan lain-lain, tapi tidak pernah main bola sepak, tidak pernah menyentuh bola sepak. Tidak apa. Cikgu ucapkan tahniah karena kamu memilih bola sepak sebagai sukan permainan kamu di sekolah kita. Oke, jadi hari ini kita akan belajar salah satu daripada teknik di dalam bola sepak, yaitu hantaran leret. Oke. Sebelum kita boleh bermain bola sepak, sebelum melakukan apa-apa teknik ataupun kemahiran di dalam bola sepak, yang pertama kita mesti memanaskan badan terlebih dahulu. Jadi di screen ini kamu nampak ada yang ikon merah ini, itu adalah murid berpasangan. Satu pasangan ada satu bola lah, dan cikgu memperhatikan kamu. Oke, jadi tajuk pemanasan badan ini adalah belangkas bawah bola. Cara dia, murid bebas bergerak dalam kawasan yang ditanda. Ada kon di sini, ada 4 kon di sini. Murid haruslah menggunakan ruang yang maksimum yang ada. Oke, yang penting di dalam ruang inilah, dalam kon ini. Murid E berlari anak sambil membawa bola menggunakan kaki. Murid B mengekori murid E dari belakang. Selepas 1 menit, murid B pula berlari anak sambil mengawal bola menggunakan kaki. Nah, ini pemanasan badan. Lepas itu murid E pula mengekori murid B dari belakang berganti-ganti. Permainan ini berjalan bersilih ganti. Ini adalah untuk meningkatkan suhu badan untuk aktiviti yang seterusnya, yaitu regangan otot. Jadi tujuan permainan ini, belangkas sebuah bola ini adalah yang pertama untuk meningkatkan suhu badan, kemudian meningkatkan kadar degupan jantung, kemudian untuk mewujudkan keseronokan. Kira macam icebreaker lah di kalangan murid-murid. Oke, untuk seterusnya yaitu regangan otot. Jadi kita harus meregang 3 bahagian badan yang harus kita lakukan regangan, yaitu yang pertama leher, kemudian tangan dan kaki. Jadi bahagian-bahagian tubuh ini adalah bahagian yang paling banyak terlibat di dalam bola sepak. Oke. Ini tujuan regangan otot adalah untuk mengelakkan kecederaan lah. Oke, apa-apa aktiviti, apa-apa sukan yang harus kita lakukan sebelum kita mulai melakukannya untuk mengelakkan kejutan badan, kejutan anggota tubuh badan, kita harus buat pemanasan badan dan juga regangan otot. Oke, jadi regangan otot ada di sini ditunjukkan dalam screen ini. Kita boleh lihat ada mula-mula melakukan regangan kaki, kemudian tangan, kemudian dan yang seterusnya regangan leher. Semua itu harus kita lakukan lah. Oke. Seterusnya kita akan belajar untuk melakukan hantaran leret dengan menggunakan bahagian dalam kaki. Oke. Badan menghadap ke sasaran dan dibongkokkan sedikit. Mata harus memandang ke sasaran, maksudnya mata harus tengok ke arah mana kita mau hantar bola. Kemudian kaki bukan dominan, kaki yang tidak menendang selari dengan bola harus dekat dengan bola. Kemudian kaki yang dominan yang akan menendang bola harus dibengkokkan ke belakang. Ini untuk menghasilkan momentum dia lah. Dan kemudian kaki yang dominan dihayun ke hadapan sambil sentuh bola pada bagian dalam kaki. Kaki terus dihayun ke hadapan dalam perlakuan ikut lajak. Kemahiran hantaran leret menggunakan bahagian perut kaki kepada pasangan. Maksudnya kepada orang yang di hadapan kamu, kepada siapa kamu mau hantar bola itu. Jadi dalam aktiviti ini jarak hantaran adalah sejauh 15 meter.
Semasa hantaran leret, guna bahagian dalam kaki dan kunci bulu kaki. Buku lali. Sorry, kunci buku lali. Kemudian murid E membuat hantaran leret kepada murid B. Oke, kemudian murid E menahan bola dan membuat hantaran leret kepada murid B semula. Maksudnya passing-passing. Contohnya murid E tendang dulu bola kepada murid B dengan teknik yang betul lah, macam yang saya ucap tadi. Kemudian murid B tahan bola tersebut dan menendang semula bola tersebut kepada murid E. Oke, jadi tendangan harus dilakukan dengan menggunakan bahagian dalam kaki, yaitu perut, perut kaki. Oke, begitu. Dan boleh tengok sini kan, boleh tengok sini E kepada B, B kepada E kepada B, B kepada E, dan begitulah seterusnya murid-murid yang seterusnya lah. Dan aktiviti dijalankan sebanyak 10 ulangan. Yang sebelah sini pula murid E kepada B, kemudian murid B tahan bola tersebut, kemudian tendang semula kepada murid E, dan begitulah pasangan yang seterusnya. Oke, untuk melakukan hantaran leret yang lebih dinamik, kita akan membuat satu kumpulan yang terdiri daripada 4 pelajar. Oke, jadi pasangan ataupun murid harus membuat jarak 20 meter di antara satu sama lain dalam 4 segi. Oke, murid E membuat hantaran leret kepada murid B. Kemudian murid B maju ke hadapan dan terus membuat hantaran leret semula kepada murid E. Maksudnya dia selepas bola itu ditendang kepada dia, murid B tadi, murid B maju ke depan untuk mengambil bola itu, menahan dan kemudian memberikan semula kepada murid E. Kemudian murid E melakukan pergerakan yang sama, dan pada masa yang sama murid-murid sama ada murid E ataupun murid B tadi boleh menambahkan kelajuan pergerakan bola. Beginilah E kepada B, B kepada E. Kemudian boleh juga B kepada C, C kepada B, C kepada D, D kepada C, dan boleh juga E kepada D, D kepada E. Makin lama pergerakan bola harus ditambahlah, makin laju. Maksudnya tendangan harus lebih kuat. Tetapi ingat, teknik tendangan itu harus konsisten supaya bola tidak melambung ataupun tidak pergi tempat lain. Oke? Kemudian kita akan melakukan hantaran leret yang lebih dinamik lagi dengan menggunakan dalam kaki. Oke? Dimana macam tadi juga ada 4 ahli, ada 4 murid dalam satu kumpulan, tetapi pergerakan bola kali ini adalah lebih bebas. Oke. Contoh, E memberikan bola kepada B, sama ada B boleh menahan bola ataupun menendang terus bola tersebut kepada sesiapa saja, sama ada kepada D ataupun kepada C ataupun kepada E semula. Oke, ataupun E juga boleh terus menendang bola tersebut kepada C. Jadi sama ada C ini, murid C ini terus passing bola tersebut kepada B ataupun kepada D ataupun kembalikan kepada E, boleh juga. Oke, ini maksudnya hantaran bola adalah pelbagai arah dan hala mengikut kesesuaian. Jadi untuk dapat menghantar bola lebih tepat kepada pasangan, kepada kawan, kadang-kadang kita harus mengadjust kita punya posisi ataupun kita harus merubah sedikit posisi badan kita untuk mendapatkan bola yang dihantar kepada kita supaya kita boleh memberikan bola tersebut kepada kawan yang lain dengan lebih tepat. Oke. Seterusnya
kita akan lihat sebuah video yang berkaitan dengan pelajaran kita pada pagi hari inilah, pada petang ini. Mari kita tonton bersama-sama. Nah, kalau kita boleh pergi padang, beginilah keadaan kita. Kita akan belajar menendang bola dengan hantaran leret. Tendangan lirik itu salah. Biar saya ajar yang betul lah. Ambil bola. Bola. Coba ya. Pada bawah ya. Kaki yang di hadapan itu adalah kaki yang bukan dominan. Kaki yang diletakkan di belakang adalah kaki yang dominan yang akan menendang bola. Kita punya dalam pelajaran kita tadi, jarak di antara murid adalah 15 meter, dia agak jauh lah. Jadi untuk bola itu sampai kepada pasangan kita, sampai kepada siapa kita mau memberikan bola itu, tendangan leret yang kita lakukan harus lebih kuat. Oke. Hayunan kaki dominan harus lebih ke belakang lah, lebih besar, supaya menghasilkan tujahan ke depan yang lebih kuat. Kita belajar, buat latihan setiap hari supaya lebih mahir. Okey? Quick feet. That's Robbie. Quick feet, Denny. Good pass in. Good. Keep it going. Quick feet. Go, 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 go. That's it. Oke, demikianlah video tutorial, video pengajaran yang berkaitan dengan teknik hantaran leret di dalam bola sepak tadi. Kalau murid-murid sekalian ada sembarang pertanyaan ataupun masalah di dalam pelajaran kita pada petang ini, Cikgu harap kamu terus boleh WhatsApp Cikgu, jangan malu-malu. Sembarang pertanyaan boleh diajukan terus kepada Cikgu. Cikgu akan jawab dengan segera, supaya murid-murid boleh belajar tentang sukan bola sepak lah. Oke. Nah, itu saja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.